Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali menyambung pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Dan insya-Allah azza wa jal pada malam ini kita akan menyambung kembali perbahasan daripada ayat 92 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allah sebut selepas mana Allah membicarakan tentang apa yang Allah halalkan kepada orang yang beriman dan apa yang Allah haramkan kepada orang yang beriman, yang berupa makanan, yang berupa perbuatan-perbuatan, yang berupa perkara-perkara keduniaan. Maka Allah suruh kita orang beriman ini untuk mematuhi Allah dan Rasul dalam segenap perkara, dalam apa yang bererti suruhan ataupun tegahan. Kan sebelum ini ada dibicarakan tentang tegahan daripada minum arak ataupun berjudi. Kemudian Allah SWT berikan peringatan kepada kita orang beriman ini supaya jangan terjebak di dalam al-isyan ataupun kita kata maksiat. Allah kata wahdharu. Wahdharu ni maksudnya ambillah peringatan. Kan beringatlah supaya tidak melanggar daripada perintah Allah dan Rasul. Dan Allah bagikan peringatan di penghujung ayat, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Jika kamu berpaling daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka ketahuilah maka Rasul ni tujuan ni adalah untuk nak menyampaikan risalah. Amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak menyampaikan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, dan apa balasan-balasan di sebalik di sebalik segala perintah dan juga larangan. Kemudian Allah membicarakan tentang soal taqwa dan juga ihsan. Manusia bertanya-tanya selepas daripada penurunan daripada wahyu yang mencegah ataupun menegah daripada minum arak. Ketika itu kita tahu bahawa para sahabat radhiyallahu anhum selepas turunnya final of larangan, kita tahu ada 3 peringkat Allah turunkan wahyu tentang larangan minum arak. Yang pertama, Allah tak bagi, maksudnya Allah bagi warning yang benda itu mungkin ada mudarat. Kemudian Allah SWT bagi tahu jangan minum masa nak dekat solat supaya tak solat tu dalam keadaan yang mabuk. Dan akhir sekali bila Allah bagi tahu bahawa arak itu adalah najis, barulah sahabat radhiyallahu anhum berpusu-pusu segera melaksanakan perintah dengan membuang arak-arak mereka sampai basah jalanan-jalanan tu, mereka tumpahkanlah ataupun mereka pecahkan bekas-bekas arak mereka. Tetapi timbul beberapa persoalan dari dalam kalangan sahabat yang bertanya tentang bagaimana pula nasib para sahabat yang mana telah meninggal sebelum ini, yang mungkin minum arak sebelum penurunan wahyu tentang pengharaman minum arak. Dan ada sebahagian daripada mereka yang telah meninggal sebagai syuhada, para syahid dalam peperangan di Uhud. Dan jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ini si fulan ada mati, sedangkan sebelum itu dia ada minum arak. Arak itu ada di dalam perut mereka. Maka Allah Azza wa Jal turunkan ayat 93 ni untuk menjawab persoalan tersebut. Allah kata, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT sebut bahawa tak adalah maksudnya masalah ataupun tak ada isu lah bagi orang-orang beriman sebelum ini, yang apa yang mereka telah makan, apa yang telah mereka minum sebelum ini, selagi mana mereka bertakwa, selagi mana mereka beriman, selagi mana mereka selalu mengerjakan amal yang saleh,
maka Allah tak ambil kira lah, sebab larangan itu sekarang, pada masa mereka hidup, larangan itu masih tidak wujud lagi. Jadi apa yang mereka minum, apa yang mereka makan sebelum ini adalah halal bagi mereka. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad sebut, "Lau hurrima alaihim latarakuhu kama taraktum." Kalaulah mereka ni yang telah terbunuh ini, sahabat-sahabat dulu sebelum ini, kalaulah mereka masih lagi hidup dan ketika itu Allah turunkan pengharaman ini, nescaya Nabi kata mereka juga akan meninggalkan arak ini seperti mana yang kamu tinggalkan. Allah kata, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junah." Dan junah ni maksudnya dosa. Maksudnya Allah nak bagi tahu mereka tak berdosa. Dan fima ta'imu, apa sahaja makanan, minuman yang mereka makan sebelum ini, idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat. Dan selagi mana apa ni mereka makan dan minum itu masih lagi berlandaskan kepada takwa. Mereka tahu benda ini halal, maka belum lagi diharamkan, maka mereka makan ataupun minum, maka itu tidak ada masalah dan tidak memberikan implikasi negatif kepada iman dan amal saleh mereka. Thumma taqaw wa amanu. Kemudian mereka ini menjauhi, menghindari daripada apa yang diharamkan kepada mereka setelah itu. Kan? Pada masa yang lepas, mereka ini mungkin dihalalkan bagi mereka, diharuskan bagi mereka. Maka bila mana mereka tahu arak itu misalnya haram dan mereka tinggalkan benda-benda yang diharamkan itu dan mereka berterusan di atas iman dan juga amal yang saleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tak ada dosa, sebab mereka juga masih berada dalam lalasan yang apa yang Allah haruskan ketika mereka masih hidup. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa dalam perkara ataupun urusan-urusan yang halal dan haram dalam makanan, minuman, ianya bergantung kepada nas. Maksudnya makanan dan minuman ni asalnya adalah perkara yang harus selagi mana tiada larangan ataupun nas dalil yang mengharamkan. Allah sebut dalam Quran, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah telah ciptakan segala apa yang ada di dalam muka bumi ini adalah bagimu. Maksudnya asal kepada perkara-perkara dunia ini dia adalah bagi kita, halal bagi kita, kecuali bila mana agama datang untuk menyatakan perkara ini tak boleh, perkara ini haram, perkara ini memberikan mudarat. Ketika itulah baru perkara-perkara tersebut menjadi haram. So itu menjadi panduan kepada kita. Contohnya kalau kita jumpa satu makanan tu roti. Roti ni secara maklum kita tahu roti ni biasanya benda-benda yang halal. So kalau kita terjumpa satu roti tu dekat non-Muslim punya country, so asalnya dia adalah halal lah, selagi mana kita tak jumpa sesuatu yang meyakinkan kita ataupun kuat sangkaan kita dia bercampur dengan benda-benda yang haram. So asal kepada kaedah. Allah kata, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah suka kepada orang-orang yang melakukan ihsan. Martabat al-ihsan ini adalah apa yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihatnya, tetapi kamu tak boleh melihatnya, maka ketahuilah bahawa dia melihatmu. Maksudnya martabatul ihsan dalam apa-apa urusan pun kita sentiasa merasakan seolah-olah Allah itu, bukan seolah-olah dah, memang Allah itu sentiasa melihat kita. Cuma kita akan rasa macam ada satu CCTV lah yang mana sentiasa memerhatikan kita. So kalau kita nak curi-curi pun makan yang haram, ataupun kita nak cuba pecah amanah, kita nak cuba berlaku tak jujur, kita nak cuba cakap benda-benda yang tak sepatutnya, buat apa-apa yang tak boleh, maka ini semua kita tahu kita malu nak buat, tak nak buat, sebab kita tahu Allah Maha melihat. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang seterusnya yang merupakan panggilan yang ke-12 dalam surah Al-Ma'idah, yang mana dalam ini ada arahan-arahan yang menyuruh untuk manusia taat kepada syariat Allah. Jadi dalam ayat 94 Allah SWT sebut, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib."
faman i'tada ba'da dhalik falahu 'adzabun alim. Jadi Allah panggil dalam ayat 94 ni, sekali lagi Allah panggil, iaitu panggilan yang ke-12. Jadi Allah nak cerita dalam ayat ini tentang buruan lah. Buruan ketika mana kita dalam keadaan yang muhrim, masa kita sedang melakukan haji ataupun umrah. Cuma perkara-perkara sebegini mungkin pada zaman kita ini sudah tidak begitu dibicarakan, sebab kita dah tak berburu dah pun kan. Masa haji-haji ni memang kita tak ada masa lah nak berburu, dan tak ada binatang pun untuk nak kita nak buru. Jadi ayat ini sebenarnya a bit kurang untuk nak kita dapatkan manfaatnya pada masa sekarang. Dan kita pun tahu bahawa buruan ini dia adalah satu perkara yang bersangkut paut dengan makanan. Cuma pada zaman sekarang ni, buruan ini dia benda yang kata dia bukanlah jadi satu proses satu-satunya untuk manusia mencari makanan. Pada zaman dulu, yes, nak makan mungkin mereka kena berburu, mereka kena cari. Tapi zaman sekarang ni, kebanyakan manusia dah tak berburu. Makanan-makanan ni boleh didapati, contohnya kalau kata sumber-sumber daging, mereka akan dapat melalui syarikat-syarikat peternakan, daripada kedai dan kedai runcit ke restoran dan seumpamanya. Ini adalah sumber makanan kita kebiasaannya. Ada juga yang Allah SWT sebutkan dalam perkara-perkara, contohnya buruan laut, saydul bahr disebut. Saydul bahr ini adalah binatang-binatang yang berasal daripada lautan. Jadi binatang-binatang yang asal daripada lautan ada dalam hadis antara yang pertama sekali dalam kitab Bulughul Maram, menyebut tentang huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, hillu maitatuh, yang mana dikatakan bangkai-bangkai yang mati, haiwan yang mati dalam laut, iaitu daripada haiwan laut itu sendiri, dia tak perlu disembelih dan ia adalah halal bagi kita sekiranya dia bebas daripada misalnya busuk ke retput lah, maksudnya busuk yang dimati tu dah jadi bangkai yang berulat dan sebagainya. Maka boleh, kalau kata kita nak tangkap apa binatang pun asalnya daripada laut, maka boleh dimakan. Sebab tu kita boleh makan ikan jerung, kita boleh makan lah walaupun dia bergigi tajam. Sama ulama' dia jadikan hadis laut ini sebagai umum lah. Dan Allah sebut dalam ayat yang ke-94 ini, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah menguji para sahabat Nabi SAW sebagaimana Allah menguji Bani Israel sebelum ini. Ketika mana sebelum ini Allah mengharamkan Bani Israel ni untuk berburu pada hari Sabtu. Kita pun dah cerita tentang kisah tersebut. Ada dalam surah Al-Ma'idah, ada di dalam surah Al-Baqarah. Dan Allah uji dengan Bani Israel dulu dengan membanyakkan ikan-ikan di lautan muncul pada hari Sabtu, dan mereka gagal dalam perkara tersebut. Akhirnya mereka diubah jadi kera sebagai balasan kepada mereka. Yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bila mana mereka ingkar dengan tegahan tersebut, maka Allah kata jadilah kera yang dicela. Maka Allah uji juga sahabat-sahabat Nabi SAW daripada berburu ketika mana mereka sedang berihram. Dan yang mana kata Imam Syaukani rahmatullahi alaih dalam Fathul Qadir, kana as-saydu ahada ma'ayish al-Arab. Kan berburu ini salah satu daripada cara orang Arab untuk hidup atau mendapatkan makanan. Maka Allah Azza wa Jal haramkan ketika mana mereka sedang melakukan ihram, dalam waktu yang terhad, dalam situasi yang tertentu, dalam tempoh yang tertentu, Allah SWT halang perkara tersebut. Menjadi ujian lah, supaya sebab benda yang kita, macam Bani Israel pun nak makan ikan, orang Arab pun mungkin nak makan daging. Jadi mereka tak boleh dalam tempoh mereka sedang berihram beberapa hari tersebut. Ayat ini, kata Muqatil bin Hayyan, diturunkan pada ketika mana Nabi SAW sedang nak pergi melakukan
Umrah Al-Hudaybiyah. Umrah Al-Hudaybiyah ini berlaku pada tahun 6 gagal berlakunya perjanjian Hudaybiyah, dan next year tu mereka datang menunaikan umrah. Dan masa itu mereka sahabat-sahabat Nabi ini ialah tengah berihram tu lah mereka nampak banyak burung lah, mereka nampak banyak binatang-binatang lah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan halang daripada berburu ketika mana mereka sedang ihram. Zaman dulu ni kalau ihram ni tak macam zaman sekarang lah. Zaman dulu kalau ihram tu lama lah kan. Kita ni dalam masa satu hari je kalau umrah tu kita boleh settle ihram. Zaman dulu kalau nak pergi umrah, bayangkan daripada kalau sahabat Nabi daripada Dhul Hulaifah mereka ihram sampai nak pergi Mekah, perjalanan mungkin ambil masa yang 10 hari, mungkin ambil masa 2 minggu. Oh, memang seksa lah orang panggil kalau kita tak boleh nak buat benda-benda yang kita dah biasa buat ataupun menjadi satu sumber utama kepada kita. Zaman ni tak kisah, sebab ihram tu jadi sekejap. Kalau haji pun paling-paling kalau orang berihram tu beberapa hari, seminggu, tak perlu berburu pun sebab kita boleh dapat makanan berlambak kat tepi-tepi tu kan, kedai orang bagi semua. Dan Allah SWT sebutkan hikmah daripada ujian ini yang diberikan kepada sahabat Nabi SAW. Allah kata, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Supaya dizahirkan, maksudnya terzahirlah ketaatan orang yang taat. Orang yang betul-betul taat kepada Allah, sama ada orang nampak, ada orang tak nampak, Allah tahu. Dan Allah kata, faman i'tada ba'da dhalik, siapa yang melampaui batas selepas ini, falahu adabun alim, maka mereka akan dapat azab yang pedih kerana mereka menyanggahi perintah Allah dan juga syariat Allah. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW berjaya mengharungi ujian ini. Tidak seperti mana Bani Israel sebelum ini. Mereka melaksanakan perintah Allah ini, menjaga sebaik mungkin, dan mereka tidak melanggarlah sampai untuk mereka berburu ketika mana mereka sedang melakukan ihram, haji atau umrah. Jadi hasil daripada kejayaan mereka ini, Allah SWT halalkan buruan laut kepada kita secara total. Dan Allah halalkan juga binatang-binatang buruan di daratan selain daripada apa yang Allah haramkan. Okay? Kecuali ketika mana sedang berihram lah. Jadi antara binatang-binatang buruan yang kita tak boleh makan, binatang-binatang yang ada cakar, kuku tajam, dan juga binatang-binatang yang bertaring. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Kecuali berlaku khilaf dalam binatang-binatang yang kita macam confused. Ni ada cakar ke? Ini ada taring ke? Ataupun kita nak kata binatang ni termasuk dalam binatang-binatang yang menjijikkan ke ataupun tidak. Yang itu berlaku khilaf lah. Kalau tanya soalan itu, yes, ada berlaku khilaf. Kadang-kadang ada orang kata ini taring, orang kata ini bukan taring. So dalam kebanyakan binatang jelas halal haramnya, kecuali dalam sesetengah binatang. Begitu juga misal kata orang confused sebab binatang yang laut ni Allah halalkan secara mutlak kan, tapi binatang darat ni ada yang halal, ada yang haram. Ada binatang yang macam dua alam, buaya, binatang-binatang yang orang confused, ni hidup kat laut ke, so di air ke, ataupun di binatang yang hidup di darat. Adakah dia bernafas, dia tahan nafas kat udara ke, dia tahan nafas kat laut lebih lama? Ulama dulu ada bincangkan tentang perkara ini, kerana itulah ada khilaf dalam mazhab. Misalnya buaya, mazhab Maliki halalkan mazhab sebab dia consider itu adalah binatang air. Ramai mazhab yang mengharamkan sebab dia kata buaya ni dia bertaring, tajam. Jadi dia termasuk dalam apa yang Nabi SAW sebut sebagai binatang yang tak boleh dimakan. So with that consideration lah, siapa yang consider in the total mutlak binatang air is fine. Siapa yang consider mutlak sebagai binatang darat yang bertaring, ini semua tak boleh, maka mereka mengharamkan. Anyway, saya ada sahabat yang pernah makan daging buaya. Dia kata sedap. So kita tak pernah rasa lagi lah.
Baik, kemudian Allah SWT panggil lagi, seru lagi orang-orang beriman di dalam seruan yang ke-13 pada ayat 95. Kita bacakan ayat tersebut sampai ayat 100. Menyambung lagi tentang perbahasan binatang buruan ketika mana kita sedang berihram di tanah haram. Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Okay, itu kita baca dulu ayat 95 dan juga ayat 96. Jadi Allah kata dalam ayat 95, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ini sebagai satu takkid, sebagai satu penegasan terhadap larangan pada ayat yang lepas. Jadi jangan kamu berburu ketika mana kamu sedang berihram. Allah kata, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Siapa yang dah terburu, dah terlanggar, maka dia kena ganti balik. Dia kena ganti balik satu binatang buruan itu dengan menyembelih binatang ternakan. An-na'am ni binatang ternakan macam unta, lembu ataupun kambing. Atau apa yang menyamai nilai binatang yang dibunuh itu. Yahkumu bihi dhawa adlim minkum. Yang menjatuhkan kamu hukuman itu ya, dengan penyaksian daripada dua orang yang berkredibiliti. Hadiyam balighal Ka'bah, yang mana binatang itu diniatkan untuk disembelih dan diagihkan di tanah haram. Ataupun kalau kamu tak mampu, kafaratun ta'amu masakin, ataupun kamu yang kafarah denda ni, kamu kena bagi makan dengan kadar denda tadi itu, binatang yang kamu kena sembelih itu, kepada para fuqara. Setiap daripada orang miskin yang kamu bagi makan itu, kadar yang diberi adalah kadar minimum dalam zakat fitrah. Yang ada kadar beras tu semua kan. Au adlu dhalika siyama, ataupun kamu berpuasa mengikut bilangan orang miskin tersebut. Ini adalah denda yang Allah tetapkan kepada orang-orang yang melanggar perintahnya dalam berburu. Berburu ketika mana sedang berihram. Tapi Allah kata, afallahu amma salaf. Allah ampunkan bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan sebelum ini. Wa man 'ada, siapa yang mengulangi kembali perbuatan ini, iaitu berburu ketika mana sedang berihram, fayantaqimullahu min, Allah pasti akan membalasnya. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa. Kan Allah itu kalau nak balas, balasan Allah ni tak boleh nak lari lah. Memang pedih, memang akan kena. Kemudian Allah sebut dalam ayat 96 yang tadi kita bacakan juga, uhilla lakum saydul bahar. Disebabkan para sahabat ini, tadi kita dah sebut, mereka melepasi fasa ujian ini, maka Allah halalkan kepada mereka buruan laut. Ikan-ikan, binatang-binatang ke dalam laut, wa ta'amuhu, dan apa yang binatang-binatang yang kamu nampak dia terdampar lah. Contohnya ada binatang tu mati, dia terdampar, kita boleh makan selagi mana dia tak busuk lah, selagi mana dia tak sampai tahap yang boleh memudaratkan ataupun menjijikkan. Mata'an lakum walis sayyarah.
Ini satu perkara yang kamu boleh nikmatinya bagi orang-orang yang bermukim ataupun orang-orang yang bermusafir. As-sayyarah kat situ ni adalah maksud dia kepada orang yang bermusafir. Sayyar maksudnya orang yang berjalan. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Tapi binatang kat darat ni Allah haramkan kepada kamu selagi mana kamu masih berihram. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Ingat pada Allah, takwa kepada Allah. Kepada Allah juga nanti kamu akan kembali. Jadi kita sebutkan bahawa binatang ataupun haiwan laut ini halal. Kita nak makan tanpa kita perlu sembelih pun. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatani fal hut wal jarad. Dua bangkai, yang maksudnya bangkai ni maksudnya yang binatang tu mati tanpa disembelih. Al-hut ikan dan juga al-jarad belalang. Belalang pun kita tak perlu sembelih. Dulu ada kawan saya ni, dia makan belalang tu, dia cabut kepala dia. Dua jenis darah ni, al-kabid wa at-tihal. Macam limpa lah, ataupun hati lah. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abi Daud, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Binatang laut ini tahur. Laut ni sendiri adalah membersihkan, menyucikan. Kita nak ambil wuduk, diwajibkan dengan air laut, dibolehkan walaupun dia masin atau melekit sekalipun. Al-hillu maitatu. Bangkai-bangkai laut itu adalah dihalalkan kepada kamu. Jadi hasil daripada ayat inilah para ulama sebut even pada ikan itu ada sikit-sikit ataupun kita kata darah-darah lah. Ia tidak menjadi satu yang najis ataupun yang haram kerana dia bukan kategori darah yang orang kata apa? Memercik itulah, memancut. Tapi sekiranya ikan yang kita jumpa kat tepi pantai tu dah busuk kan, dah nampak rosak, tak payahlah makan sebab takut nanti ada penyakit ataupun boleh menyebabkan mudarat kepada diri kita. Antara hikmah yang disebutkan para ulama, Allah haramkan untuk berburu di tanah haram ketika sedang berihram sebagai satu pengagungan kepada Baitullah, sebagai satu pengagungan juga kepada ibadat haji, supaya manusia ketika itu tidak sibuk dengan perkara-perkara yang selain daripada ibadah mereka ataupun merosakkan atau menjatuhkan reputasi tanah suci haram Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 97, Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadya wal-qala'id. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah kata ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nas. Sebab Allah jadikan Kaabah ini sebagai satu tempat yang perlu dihormati, supaya manusia ini boleh hidup dalam keadaan yang aman. Orang-orang yang lemah boleh hidup dalam keadaan yang tenang. Orang-orang yang takut boleh berlindung di dalam tanah suci haram. Para peniaga pun boleh berniaga dengan aman. Para hujjaj, mu'tamirin, orang yang melakukan umrah juga boleh ni lah dalam keadaan yang baik. وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدِ. Juga Allah menjadikan bulan-bulan haram, al-hadiyah ni binatang-binatang yang disembelih lah sebagai satu denda kepada orang-orang yang melanggar kewajipan haji ataupun peraturan haji inilah. Al-qalaid, binatang yang dihantar, dibawa, diletak tanda macam kalung lah sebagai tanda binatang tersebut, binatang yang
dibawa ke tanah haram untuk dijadikan sebagai salah satu daripada proses ibadat haji. Dzalik, iaitu syariat tersebut, lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah SWT maha mengetahui dengan apa yang manusia perlukan yang membawa kebaikan kepada mereka. Kerana itu Allah syariatkan kepada kita syariat-syariatnya. Allah halalkan apa yang Allah halalkan, Allah haramkan apa yang Allah haramkan, supaya manusia dalam keadaan yang baik, bahagia dunia dan juga di akhirat. Wa anna Allah bikulli syai'in alim. Maka wahai manusia, hendaklah kamu semua tunduk kepada syariat Allah, hukum hakam agama Allah, dan praktiskan dia dalam kehidupan kita semua. Allah sebut dalam ayat 98, wa'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Nabi SAW telah menunaikan apa yang telah Allah bebankan tugasnya kepada baginda. Baginda telah menyampaikan risalahnya kepada kita, telah menegakkan hujah kepada kita, maka tiada lagi keuzuran kepada kita. Kalau kita ingkar, hujah telah tertegak, maka kita akan dibalas dengan balasan yang pedih, dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Ma'alar rasuli illal balagh. Tak adalah tugas Nabi SAW ini melainkan untuk menyampaikan sahaja kepada kita dan apa yang Allah halalkan ataupun haramkan kepada kita. Kan Nabi SAW tak pernah ubah pun apa yang Allah telah sampaikan. Nabi ni cuma sampaikan. Nabi tak pernah modify arahan tersebut, tambah ataupun kurang arahan tersebut. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah maha mengetahui apa yang kamu zahirkan dan juga apa yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut kan dalam bagi tahu kepada kita lah apa yang Allah halalkan kepada kita ni semuanya baik-baik, bermanfaat kepada kita. Dan tak ada apa yang Allah haramkan kepada kita melainkan dia membawa keburukan kepada kita. Sama ada keburukan tu kepada agama kita, kepada harta benda kita, kepada nyawa kita, kepada kesihatan kita. Maka janganlah kita rasa terpedaya dengan keindahan yang dipamerkan pada perkara-perkara yang haram itu. Kita nampak pork misalnya nampak sedap pun, jangan terpedaya dengan itu. Biarlah yang baik tapi sedikit itu lebih afdal daripada yang banyak tapi khabith, kotor. Allah kata dalam ayat 100, qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak samalah apa yang jelek itu, yang kotor itu dengan yang baik, suci itu, yang tayyib. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kamu nampak yang khabith, yang teruk itu banyak. Jangan terpedaya. Fattaqullaha ya ulil albab. Wahai orang yang boleh memikirkan, maka fikirlah baik dan buruk. Manusia ni kadang-kadang Allah bila sebut ulil albab, sebab Allah tahu tak ramai manusia yang cerdik. Tak ramai manusia yang betul-betul fikir. Dan bukan sahaja dalam perkara pemakanan ni semuanya lah, tapi dalam urusan kehidupan kita, dalam muamalat kita juga. Contoh, kadang-kadang ada manusia ni kita tengok memang akhlak dia teruk. Kita tengok dia punya tulisan, kita tengok dia punya mulut dia, subhanallah. Tak ada siapa yang selamat lah daripada dia punya masalah ni. Tapi ada manusia, bila mana orang-orang macam ni cakap, tulis, mereka masih lagi bagi perhatian, masih lagi macam nak percaya apa yang dia cakap. Sedangkan kita tu orang macam ni tak ada nilai, tak ada takwanya, tak takut pada Allah pun. Sebab tu mereka ini boleh mengata orang, boleh buat fitnah, boleh mengumpat, boleh macam-macam. Sebab mereka tak ada takwa. Atas alasan mereka ingat mereka itulah bijak. Tapi kita ni, orang-orang yang baca, orang-orang yang dengar ni, gunakan otak kita, gunakan hati kita untuk menilai. Dan manusia ni memang begitu sifatnya. Jenis yang dengan satu pihak terus mudah percaya, tengok muka orang ni jujur, nampak macam baik, terus percaya. Nampak orang yang jahat pun boleh percaya.
apatah lagi orang yang nampak baik. Ya, sebab tu Allah selalu sebut ulil albab, al-lub, benda-benda yang berkaitan dengan dalam hati ni. Benda you have to be a good heart. Kena ada hati yang baik untuk kita menilai baik dan buruk. Tapi siapa hati dia memang tak bermasalah, maka kita tak pelik kalau kata dia punya judgement itu, pertimbangan itu juga menjadi masalah. La'allakum tuflihun. Orang yang cerdik pandai, ulul albab ni, Allah kata insya-Allah mereka ini boleh berjaya. Baik, kemudian kita tengok lagi ayat yang seterusnya. Baik, ini ayat yang cukup baik juga. Satu panggilan daripada Allah, seruan daripada Allah. Seruan yang ke-14, Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Allah SWT sebut dalam ayat 101. Ya. First sekali Allah bagi tahu pada kita, terima syariat Allah. Tadi Allah dah kata terima, taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah halal, apa yang Allah haramkan, terima. Dan jangan banyak sangat songih. Jangan banyak sangat yang pertikaian. Allah kata, Ya ayuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu duk banyak sangat tanya benda-benda yang dikhawatiri boleh membawa keburukan kepada kamu. Kalau ada arahan daripada Allah, buat. Jangan duk, kalau macam ni macam mana Ustaz? Kalau macam ni macam mana Ustaz? Try untuk mencari jalan keluar. Itu yang menimpa Bani Israel. Sebab soal pertanyaan kat sini bukan maksud pertanyaan yang inginkan pencerahan, tak. Bukan maksudnya kalau contohnya Allah kata satu perintah, tiba-tiba kita tak berapa faham perintah tu, kita tanya kepada Ustaz. Ustaz, perintah Allah ni macam mana dia punya ni? Tak apa, itu soalan-soalan yang untuk mendapatkan ilmu dan juga memperbaiki amalan kita. Soalan di sini adalah orang yang bertanya untuk mempertikai. Orang yang bertanya untuk nak mencari helah. Itu banyak jadi. Ataupun orang tu bertanya benda-benda yang mungkin tak berikan manfaat kepada amalan mereka, ataupun memberikan manfaat kepada kehidupan mereka. Misalnya, ada orang bila mana masuk Ramadan, mereka ni pun, ataupun soalan-soalan macam sekarang, soalan Ramadan, bila Allah sebut ataupun dalam hadis sebut tentang syaitan-syaitan akan dibelenggu pada bulan Ramadan. So, mission daripada hadis tu untuk apa? Mission daripada hadis tu supaya bila masuk Ramadan, kita usaha betul-betul. Syaitan ini susah dapat peluang masa tu. Dan fokus kita kepada amal ibadat. Tapi ada orang, dia fikir, kalau kat Malaysia ni masuk Ramadan dulu, dekat Saudi tak masuk Ramadan, masuk syaitan dekat Malaysia diikat dululah. So syaitan dekat Saudi belum lagi diikat lah, mungkin 7 jam je lagi. Kind of that soalan adalah soalan-soalan, cuba imagine, what's the impact? Kita nak hadam benda tu, nak try tu, fikirkan kalau benda-benda gaib yang begitu. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat kepada amalan kita pun. Okay, kita nak tahu, syaitan ni pukul berapa exactly dia kena ikat. So that's nonsense. So kita jangan berbalah ataupun berquestion, bersoalan, bertikai-tikai dalam perkara-perkara tersebut. Contoh, bila mana berlaku perbalahan, Allah ni turun ke langit dunia ke tak turun ke langit dunia, gaduh soal tu. Sedangkan isu bila Allah sebut ataupun dalam hadis sebut tentang nuzulur Rabb pada 1/3 malam akhir ni, untuk apa? Untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kita beribadat, kita qiyam. Ya Allah kata siapa yang berdoa kepada Allah, Allah makbulkan. Siapa yang meminta pengampunan, Allah ampunkan. Itu tujuan utama. Ini kita duk balah, itu balah ini.
Bangun malam pun tak. Bangun witir pun tak. Subuh pun lambat. Tapi duk mengaku salafi. Gaduh itu dan ini. Kena tahu apa keutamaan message dalam satu hadis. Nak bicarakan dalam bab-bab itu secara akademik is fine. Tak apa, pada tempatnya is okay. Tapi bukannya satu benda yang akhirnya kita jadikan itu sebagai satu fokus utama sampai kita meninggalkan apa mesej utama di sebalik hadis-hadis tersebut. Nabi SAW dalam banyak hadis sebut tentang larangan kita jadi macam Bani Israel. Satu hari dalam hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi SAW sampaikan khutbah. Nabi beritahu, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju." Wahai manusia, telah Allah fardukan kepada kamu ibadat haji, maka laksanakan haji tersebut. Seorang lelaki kata, "Akullu am ya Rasulullah." Adakah wajib tu setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. So Nabi belum ada jawapan. Benda itu mesti datang daripada wahyu. Lelaki itu dah ulang sampai 3 kali. Sampai Nabi SAW pun jawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Kalau aku cakap ya kan benda itu akan jadi wajib pada kamu, kamu tak akan mampu. Janganlah duk soal begitu. Dan tak benda yang yang mudah tapi disusahkan. Ada orang macam tu. Nabi SAW sebut kemudian, "Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'u." Kamu bila mana aku dah sampaikan satu perkara, terima. Umat-umat sebelum ini yang hancur binasa sebelum ini kerana soalan-soalan pertikaian daripada mereka ini, dan banyak sangat mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Justru apa yang aku perintahkan kepada kamu, buat semampu yang boleh. Apa yang aku larang, jauhi. So, larangan itu kita kena jauh. Asbab yang membawa kepada larangan itu kita kena jauhi. Tapi perkara yang baik, ketaatan ni kita buat sekadar mana yang kita termampu. Nabi SAW kata, dalam Quran Allah kata, "Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Quran tubda lakum." Dan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim, "A'zamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati." Dosa antara dosa orang Islam yang besar sekali adalah bila mana benda itu sebelum itu tak diharamkan, lalu mereka banyak bertanya sampailah perkara itu diharamkan kepada mereka. Afallahu anha. Bila mana Allah tak sebut, ini apa yang dalam agama ni tak sebut tentang itu, tak sebut dalam Quran, tak diperincikan dalam hadis, Allah ampunkan. Allah biarkan. Buat, tak apa. Tak ada larangan yang jelas. Nabi SAW dalam hadis Al-Hakim, "Inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyan fala tas'alu anha." Allah dah bagi kamu kewajipan, jangan kamu cicirkan kewajipan itu. Allah telah bataskan perbatasannya, jangan kamu melangkaui batasan itu. Allah telah haramkan sesuatu kepada kamu, jangan kamu langgar. Dan Allah diam, tak sentuh tentang banyak perkara sebagai rahmat kepada kamu. Allah tak lupa, tapi sebagai rahmat kepada kamu. Jangan duk tanya-tanya pasal dia. Ini yang berkaitan dengan soalan, pertanyaan-pertanyaan yang tak ada keperluan. Manakala soalan-soalan yang penting untuk mencari ilmu dan memperbaiki diri dan ibadah, itu dibolehkan. Allah kata, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun" dalam surah Al-Anbiya. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ahlinya, jika mana kamu tak mengetahui.
Allah kata qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Telah bertanya kaum-kaum sebelum kamu pelbagai masalah sebelum ini. Akibat daripada pertikaian, soalan, question, akhirnya mereka menjadi kufur. Bani Israel juga menjadi kufur kerana banyak sangat question. Jahmiyah yang terpengaruh dengan perbahasan filosofi juga dihukum ulama sebagai kufur. Kerana banyak sangat dia guna otak terfikir. Benda-benda pasal ketuhanan, benda-benda pasal benda-benda ghaib, duk fikir, kalau Allah macam ni, macam mana Allah macam ni, macam mana Allah macam ni, Allah ini begini ke Allah begini ke Allah. Banyak sangat. Sampai kadang-kadang mereka terucap ataupun teriktiqad dengan i'tiqad ataupun kalam yang kufur. Wal'iyadzubillah. Kita jangan terpedayalah dengan filosofi-filosofi sebegini. Baik. Okey, kita berhenti dulu setakat itu insya-Allah. Kita tengok kalau ada apa-apa soalan. Okey, tak ada masalah. Ada yang minta izin untuk keluar, ada tugasan. Ahlan wa sahlan. Baik, jazakumullahu khairan di atas kehadiran semua insya-Allah. Saya minggu depan kita tangguhkan dulu kelas kita sebab minggu depan saya perlu pergi ke luar sikit, outstation sikit, ada tugasan yang perlu diselesaikan pada minggu depan. Jadi saya tak adalah bersama pada hari Rabu. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu yang lagi satu insyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir, juga kepada penganjur kita pada malam ini. Semoga Allah memberkati kita semua, Allah ampunkan kita semua. Kita semua ni adalah manusia. Manusia ini terdedah kepada salah dan silap. Manusia ini terdedah kepada kompleksiti. Manusia ini terdedah kepada emosi. Manusia ini terdedah kepada pertimbangan. Manusia ini terdedah kepada khilaf. Jadi daripada situ kita dianjurkan sentiasa ingat pada Allah. Walaupun apa pun, banyakkan istighfar, banyakkan muhasabah diri kita, sentiasa perbaiki diri kita insya-Allah ke arah yang lebih baik. Jazakumullah khairan for the support daripada semua hadirat yang bersama kita pada malam ini di live IG, di Facebook, di Zoom semua. Setakat ini dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.